Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula ustaz semua, Ustaz harap semuanya sihat walafiat dan berada di rumah bersama keluarga yang tersayang. Okey, kita mulakan pelajaran kita pada hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, baik. Kita akan belajar sambungan daripada minggu lepas, iaitu sifat wajib, mustahil dan harus bagi para rasul. Cuma yang hari ini kita akan belajar sifat wajib para rasul yang kita telah belajar ada 4, iaitu as-siddiq, al-amanah, at-tabligh dan juga al-fatanah. Hari ini ustaz nak kupas cerita, iaitu cerita bagaimana Rasulullah dikenal sebagai as-siddiq, iaitu maksudnya benar. Okay, kisah as-siddiq Nabi ini ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ketika itu Rasulullah diangkat, dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan burak daripada Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit. Okey, apa yang diperlihatkan ketika itu adalah Allah perlihatkan kebesaran dan keagungan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang ada di langit dan di bumi. Ketika Isra' dan Mi'raj itu, Nabi menceritakan apa yang Nabi nampak kepada kaumnya. Kerana Nabi telah pergi ke Baitul Maqdis dan pada malam tersebut Nabi bersolat di dalam Baitul Maqdis. Tapi ketika itu kaum Quraisy dia bertepuk tangan, dia memperlekehkan Nabi lah. Dia kata Nabi ni gila, mana ada orang pergi pada satu malam. Okay? Mereka tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Namun disebabkan ada seorang sahabat Nabi yang dipanggil sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Okay, Abu Bakar kemudian dipanggil. Dikatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, cerita dia lah. Kau telah mempercayai Nabi. Ada satu cerita ini, Nabi pergi ke langit dan ke Baitul Maqdis dengan satu malam. Kemudian Abu Bakar pun berjumpa dengan Nabi dan diiringi oleh kaum-kaum Quraisy. Kemudian Abu Bakar sendiri bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, adakah benar adakah engkau telah pergi ke Baitul Maqdis? Kemudian Rasulullah pun menceritakan segala-galanya, termasuklah apa yang nampak dalam perjalanan dan juga bentuk masjid Baitul Maqdis. Pada ketika itu kaum Quraisy pun mentertawakan Nabi. Namun Abu Bakar As-Siddiq dia memberitahu Nabi bahawa kalau itu adalah Nabi yang berkata, maka aku mempercayainya. Iaitu Nabi ini adalah As-Siddiq, orang yang benar. Maka sahabat Nabi yang Abu Bakar juga dipanggil Abu Bakar As-Siddiq kerana dia membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." A'udzubillahi minasyaitonir rajim. "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Maksudnya, dan ia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam. Sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Maksudnya Nabi tak berbohong lah dalam berkata-kata. Segala yang diperkatakan itu, sama ada Al-Quran atau hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Iaitu inilah as-siddiq, kebenaran Nabi. Iaitu Nabi menyampaikan Nabi adalah seorang yang benar, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membenarkannya walaupun apa yang diperkatakan Nabi. Okey, kisah ini, kisah Isra dan Mi'raj ni, Nabi ditertawakan oleh kaum Quraisy, iaitu kaum Nabi sendiri. Ada katakan bahawa dikata pada Nabi, Nabi cuba kamu angkat kaki kamu.
Kemudian Nabi angkat kaki sebelah. Cuba angkat dua kaki, Nabi tak boleh angkat. Maka ditertawakan Nabi di situ, sebab Nabi tak boleh angkat, macam mana boleh terbang. Tapi kita sebagai umat Islam, kita perlu percaya dengan kebenaran Isra' dan Mi'raj. Nabi dibawa oleh Buraq yang dihantar oleh Allah SWT dalam satu malam. Dan ketika Isra' Mi'raj ni lah kita diperintahkan untuk solat. Jadi kisah Isra' dan Mi'raj ni adalah sifat as-siddiq Nabi dan juga sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi kita sebagai seorang pelajar, kita mestilah sentiasa berkata benar walaupun sesuatu itu pahit. Kerana Nabi ajarkan kita, janganlah kita berbohong. Dalam kehidupan ni, kalau kita berbohong, lagi susah kehidupan kita ni. Orang tak percaya pada kita. Tapi kalau kita benar, kita jujur, orang suka pada kita. Tapi kalau kita cakap bohong, kita menipu, termasuklah pada mak ayah kita, jadi orang tengok kita pun orang tak suka. Kerana kita ni seorang yang berbohong. Jadi contohilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah kedua iaitu kisah di mana sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amanah. Hari ni Ustaz cuma nak bercerita dua saja kisah, sebab kisahnya panjang. Jadi kisah al-amanah ni adalah bermaksud amanah. Apa kisah yang dikisahkan ketika ini? Semasa baginda Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun, baginda telah keluar ke Syam berdagang dengan barangan milik Khadijah binti Khuwailid. Nabi ketika umur 25, Nabi berdagang ke Syam. Nabi berniaga lah. Tapi waktu tu Sayyidina Khadijah belum jadi isteri Nabi lagi. Cuma Nabi bekerja dengan Khadijah. Kemudian beliau terkenal sebagai pedagang wanita yang hartawan. Maksudnya beliau kat sini adalah Khadijah tu adalah seorang yang hartawan. Khadijah ni sering mengupah orang lelaki untuk menguruskan perniagaannya. Maksudnya dia bijak. Khadijah diurus orang lelaki untuk pergi ke Syam, uruskan perniagaan dia. Apabila Khadijah ni mendengarkan tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW, kebenaran kata-katanya, kehebatan amanahnya dan ketinggian akhlaknya, maka Khadijah telah memilih Nabi untuk membawa barang dagangannya ke Syam. Maksudnya Khadijah ni pilih Nabi sebab Nabi ni dia tahu seorang yang jujur, maka dia bagi Nabi kerja. So Nabi bawa barang-barang Khadijah ke Syam untuk diniagakan. Baginda bila dipelawa untuk berniaga, Nabi pun terima pelawaan itu serta pergi ke Syam bersama bandarangan milik Khadijah yang mengutuskan seorang lelaki bernama Maisarah. Maksudnya Maisarah ni ikut sekali lah, iaitu pembantu Khadijah sebagai pengiring baginda sepanjang perjalanan. Maksudnya Nabi pergi dengan Maisarah. Ada lagi lah dengan orang lain, tapi yang disebutkan Nabi dan Maisarah bawa barang-barang dagangan untuk diniagakan. Bila mereka berdua kembali ke Mekah, Khadijah menyaksikan keuntungan yang tidak pernah dikecapi sebelum ini. Maksudnya Nabi ni bila dia berniaga, dia dapat keuntungan yang sangat tinggi. Macam Khadijah terkejut. Sangat banyak. Tak seperti sebelum ini. Maisarah tadi, pembantu tu, memberitahu kepada Khadijah bahawa Rasul ni, Nabi Muhammad ni merupakan seorang yang sangat bagus. Maksudnya dia bagus. Sempurna fikirannya, tajam logiknya, benar dan seorang yang sangat amanah. Jadi perniagaan Khadijah bertambah maju dan mendapat keuntungan yang lumayan dengan sebab sifat amanah Nabi SAW dalam menguruskan perniagaan tersebut. Maka disebabkan amanah Nabi, Nabi tak tipu. Kemudian Nabi berkata dengan jujur, orang datang, orang pun suka untuk membeli dengan apa yang didagangkan oleh Nabi. Maka sehinggakan keuntungan itu sangat banyak. Walaupun Nabi ini berniaga barang Khadijah, Nabi jujur. Nabi tak ambil duit tu. Orang bagi RM10, RM10 lah Nabi letak dalam karung untuk diberi pada Khadijah. Tidaklah seperti orang sekarang yang tak jujur. Bila dapat untung RM10, dia ambil 10 sen ke 20 sen ke 30 sen ke. Maksudnya dia ambil keuntungan dulu, sedangkan nanti akan diupah, ada gaji. So janganlah kita tidak amanah dalam perniagaan. Secara
umumnya para rasul bersifat amanah. Contohnya ayat-ayat yang merakamkan kata-kata Nabi Nuh alaihi salam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inni lakum rasulun amin. Maksudnya sesungguhnya aku ini ialah rasul yang amanah yang diutus oleh Allah kepada kamu. Okey, jadi ini adalah kisah amanah Nabi SAW. Dua kisah, yang pertama As-Siddiq, Isra' dan Mi'raj tadi, dan kedua amanah iaitu Nabi berniaga di Syam membawa barang dagangan Khadijah. Jadi pengajaran yang kita akan dapat pada hari ini adalah kita hendaklah menjadi seorang yang siddiq, benar apa yang kita katakan, apa yang Allah ajar, maka kita hendaklah seorang yang benar. Kata-kata kita janganlah berbohong. Amanah ni apabila kita diberi amanah, janganlah kita khianat amanah tu. Iaitu contohnya kalau kita berniaga, janganlah kita ambil perniagaan tu. Maksudnya kalau kita diberi gaji, maka kita janganlah tidak amanah dalam pekerjaan kita. Contoh Nabi tadi tentang berniaga, Nabi tak ambil sedikit pun barang-barang ataupun duit daripada hasil perniagaan tu, tapi Nabi ambil upah. Nabi tak tipu. So Nabi amanah. Kemudian bila Nabi bekerja sangat amanah, orang bertanya Nabi jujur, dalam penjualan pun Nabi jujur, maka orang suka dan orang beli barang-barang Nabi, sehingga kan perniagaan Khadijah meningkat. Okey, baik, itu dua kisah yang dapat kita belajar pada hari ini. Ustaz harap kita dapatlah pelajaran tentang dua sifat wajib bagi Nabi. So lagi dua sifat wajib, iaitu pada muka surat 28 dan 29 kita akan belajar pada pada pelajaran akan datang. Okey. Jadi ustaz minta kamu buat kamu ambil buku buku aktiviti tauhid. Okey, buku aktiviti tauhid. Ustaz nak kamu buat muka surat sifat wajib bagi para rasul, iaitu pada muka surat 21 dan 22. Okey, kamu buat pada muka surat 21 dan 22. Okey, kamu buat muka surat 21 dan 22. Jadi ustaz minta kamu buat pada muka surat. Okey, tadi ustaz dah ajar kamu tajuk, dua tajuk, iaitu As-Siddiq dan juga Amanah. Jadi kamu buat pada muka surat 21, tajuknya As-Siddiq. Okey, tajuknya As-Siddiq, Siddiq benar, dan muka surat 22. Okey, kamu buat dua muka surat ni lah. Okey, 21 dan 22. Okey, jadi itu saja pelajaran kita pada ini. Yang baik daripada Allah SWT, selesai daripada ustaz sendiri, hakikat semua daripada Allah SWT. Sekiranya kamu ada soalan, kamu boleh tanya dengan ustaz. WhatsApp lah, direct WhatsApp. Kemudian kamu tulis dekat bawah YouTube tu, kamu tulis nama dan juga kelas sebagai kehadiran kamu pada hari ini. Jadi ustaz harap kamu dapat seulang balik semula, kamu dapat mencontohi Nabi, iaitu sifat as-siddiq Nabi dan juga sifat amanah Nabi. Dua sifat amanah dan siddiq. Kemudian buat latihan pada muka surat 21 dan 22 di buku aktiviti. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.